Baik, insyaAllah kita sambung hari ini. Muka surat berapa Saya last baca kat mana? Okay, kan saya cakap apa, kita akan mengikut kepada ayat dalam buku ini. Dr. Zahazan dia satukan episod yang pertama, episod 1 sampai 8 secara rumusan. Dia rumuskan ayat 1 hingga 8 apa maksud dia. Okay, tapi saya nak go through one by one ayat, jadi kita lebih faham dan lebih dalam masa yang sama kita belajar jugalah perkataan ini membawa maksud apa. Dah hafal dah semua ayat yang pertama? Alhamdulillah. Cuba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Dah hari ni ayat nombor 2. Allah, panjang sikit lah. Okey, panjang sikit. Okey, so kita dah belajar Alhamdulillah, perkataan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Dan apa yang Allah cakap, apa ciri sifat Al-Quran itu? Tidak bengkok dan tidak terpesong. Okey, so apa yang dimaksudkan? Minggu lepas tu kita dah ulas sedikitkan mengenai ayat ini. Tapi hari ini kita akan baca, kita akan go through satu persatu perkataan yang ada dalam ayat nombor 2 ini. Okey? Ayat nombor 2 yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Itu yang pertama. Okey? Tak, sebenarnya yang pertama sekali qayyiman. Okey, dia ada pecahan kepada 4 benda ni. Yang pertama sekali qayyiman. Okey, qayyiman, benda pertama yang saya nak highlight. Yang kedua adalah liyunzira ba'san syadidan. Itu nombor 2. Liyunzira ba'san syadidan, untuk memberi amaran mengenai azab yang berat. Macam mana kita tahu azab yang berat ni? Min ladunhu, dari sudut Allah, dari sisi Allah. Okey, wa yubashshiral mu'minina allazina, dan Allah juga memberi berita gembira kepada siapa? Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ni siapa? Allazina ya'maluna shalihat, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Dan jadi mereka dapat apa? Annalahum ajran hasana, mereka dapat balasan yang baik. Baik, kalau kita tengok dekat sini, sifat Al-Quran yang kita dah belajar, kalau mengikut dalam buku ni ada 3 kan. Yang pertama sekali tidak bengkok, yang kedua beri peringatan, dan yang ketiga memberikan berita gembira. Okey. Dan beri peringatan dekat sini dalam ayat nombor 2 ni, satu peringatan. Nanti dekat ayat nombor 4 ada lagi peringatan. Okey. Apa dia? Okey, yang pertama kita tengok kembali kepada sifat Al-Quran yang kita belajar minggu lepas. Walam ja'allahu aywaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu terpesong. Maknanya selama-lamanya isi dalam kitab itu akan kekal benar. Betul? Jadi qayyiman ini bermaksud apa? Allah orang kata macam takkid. Allah bagi lagi pengertian. Apa maksud lam yaj'allahu aywaja tu? Maksud lam yaj'allahu aywaja itu adalah qayyiman. Apa maksud qayyiman? Benar dan tegak. Benar dan tegak. Tegaklah, tegak. Okey, so kalau dalam bahasa Melayu dia upright. Saya tak tahu macam mana nak melayukan upright ni dengan translation yang sebenar. Okey, qayyiman maksudnya apa jadi sekalipun kita tetap akan berada di dalam keadaan benar selagi mana kita berpegang kepada Al-Quran. Kalau kita naik bas, datang sini naik bas tak? Naik bas kan. Kalau naik bas tak ada tempat duduk, dah penuh pula bas. Kita pun diri, betul lah, kena diri. Kita diri tu diri posing ke pegang tiang? Pegang tiang lah kan. Ada beza tak kita pegang tiang dengan pegang ke atas tu? Beza kan kalau pegang atas kan? Betul tak? Tapi kita tetap boleh berdiri. So kalau kita pegang tiang, kita pegang macam sekadar ala kadar je. Kalau bas break, ada possible untuk jatuh tak? Ada juga kan. Tapi kalau kita pegang sepegang-pegangnya, 2 tangan dipegang. Turun bas badan sakit. Sebab kuat sebab pegang kan. Pegang sepegang-pegangnya, kalau bas jam break kita jatuh tak? InsyaAllah tidak. Betul? InsyaAllah tidak. Itulah perumpamaannya. So dekat akhir zaman ini, kalau kita pegang Al-Quran itu dengan genggaman yang kuat, dengan genggaman yang sebenar-benar, kita pegang Al-Quran itu dalam kehidupan seharian kita, apa ujian yang datang, walaupun bas break tadi kan, dia macam tergini sikit lah.
Tapi kita tetap boleh, dengan senangnya kita akan kembali berdiri. Tetapi kalau kita pegang Quran asal boleh, macam sekejap amalkan Quran, sekejap tak amalkan Quran, itu yang banyak goyang lah. Goyang, diri balik, goyang balik, diri balik, goyang balik. Tetapi bayangkan kalau kita tak pegang langsung. Naik bas macam orang terror, diri je. Bus break ambil kau. Mana dia mula? Betul tak? Betul tak? Tetapi tetap ada peluang untuk bangun. Seandainya ada lah. Seandainya tak ada, na'udzubillah min zalik. Itulah perumpamaan maksud qayyiman dekat sini. So qayyiman, kenapa? Kenapa Allah nak ceritakan sifat Al-Quran ni? Cakap walam yaj'alahu iwaja, sudahlah. Cakap Al-Quran itu tidak terpesong, cukup kan? Cukup untuk kita faham. Tetapi Allah mulakan ayat nombor ini dengan perkataan qayyiman. Kerana apa? Kerana dalam ini juga kita tengok ayat yang selepasnya, liyunzira. Liyunzira ini maksud apa? Memberi amaran. Okey, memberi amaran mengenai apa? Ba'san syadidan. Ba'san itu membawa arti azab, atau ada yang mentafsirkan sebagai konflik, ada yang mentafsirkan sebagai fitnah. Okey, ba'san itu membawa maksud azab, ba'san pertama dan kedua syadidan. Syadidan tu dahsyat. Okey, ba'san syadidan, liyunzira ba'san syadidan. Untuk memberi amaran mengenai sesuatu, mengenai azab, mengenai konflik, mengenai fitnah yang amat dahsyat. Dan dalam ayat yang ini, dalam ayat nombor 2 ini, Allah masih menceritakan kepada orang-orang yang beriman. Okey, Allah cakap apa? Qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Kau peganglah Al-Quran ini kuat-kuat ketika mana satu masa akan datang. Ada yang kata ba'san ni sebagai peperangan juga. Akan datang satu masa konflik ataupun azab ataupun fitnah yang amat dahsyat. So kalau kita pegang, insya-Allah dengan izin Allah, kita akan tetap berada di dalam keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so ba'san kat sini bermaksud apa? Ada yang bermaksud fitnah dajjal. Kita tahu kan, kita belajar surah ini, dan surah ini merupakan protection apa? Perlindungan kita daripada fitnah dajjal yang amat berat. Okey, dan ini juga waktu dajjal hidup dekat dunia ini merupakan hari yang di mana umat Islam akan diuji dengan seberat-beratnya. Okey, dan kita akan hidup dalam keadaan yang tersiksa. Kita tak akan hidup senang. Tidak akan. Macam saya mentionkan, inilah zaman di mana siapa yang hidup waktu zaman dajjal ini, you have to choose. Kena pilih nak dunia atau nak akhirat. Tak boleh nak seimbang dah. Okey, dan kemunculan dajjal adalah di antara tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Okey, dan Allah dah cakap ba'san syadidan, dah cakap azab yang sangat pedih ni. Allah tambah lagi min ladunhu, dari sisi Allah. Bukan syadidan dari sudut kita tau, tapi dari sudut Allah. Maksud apa? Antara banyak-banyak kejadian yang pernah kita dah pernah belajar, kisah Nabi Nuh. Betul? Nabi Nuh, apa kisah Nabi Nuh? Yang mana Allah tenggelamkan semua orang-orang yang tidak beriman pada ketika itu. Kita dah belajar kisah Nabi Lut. Apa jadi dengan kaum Nabi Lut? Allah terbalikkan bumi ini. Apa lagi? Kisah Nabi Saleh pun umatnya terhapus melainkan orang-orang yang beriman. So kalau kita belajar, dahsyat tak orang punya seksaan yang Allah bagi ni? Macam Allah bagi cash dekat dunia kan? Dahsyat. Tetapi Allah cakap ini adalah yang paling dahsyat. Dan ketika Quran diturunkan, perkara ini belum lagi terjadi. Kemunculan Dajjal, zaman Dajjal itu belum lagi terjadi. Malah beratus-ratus tahun. Al-Quran diturunkan 1400 yang lepas. Betul? 1400 tahun yang lepas. Dan Allah dah ceritakan mengenai benda yang belum terjadi, benda yang akan datang, yang mana umat akhir zaman yang akan tempuh. Tapi Allah dah mention siap-siap. Ini adalah keadaan yang paling dahsyat sekali yang akan dijalani oleh manusia. So maknanya apa? Hidup di zaman Dajjal ini adalah satu perkara yang kita tak nak. Dan saya sejujurnya nak berdoa lah supaya kita dimati sebelum kita jumpa Dajjal.
Sebab kita tak tahu apa akan jadi, kita tak, I mean like, kita bolehlah sekarang boleh cakap lah yang kita akan beriman, kita akan tetap tegur, kita tahulah Dajjal, Allah dah cakap apa dalam hadis, ada tanda kafara, dia buta mata sebelah, kita dah tahu dah ciri-ciri Dajjal. Tetapi sejauh mana iman kita dapat menahan kita untuk hidup dalam keadaan terseksa, demi Allah, kita tak tahu. Jadi kenapa kita belajar surah ini, kenapa kita jadikan surah ini sebagai perlindungan bagi diri kita, supaya ini orang kata macam preparation lah, persiapan sekiranya Allah takdirkan kita untuk hidup di zaman Dajjal. Tetapi jangan lupa juga doa supaya kita ni tak jumpa dengan Dajjal, sebab kita tak tahu apa akan jadi. Okay, so itu yang Allah ceritakan di dalam yang pertama, perkataan yang pertama, sifat Al-Quran itu. Okay, so akan jadi peperangan yang amat dahsyat. Jadi kita macam, dia bila kita belajar Al-Quran ni kan, dia umpama kita, macam mana saya cakap, dia macam umpama kita masuk gua. Okay, cerita pasal surah Al-Kahfi ni gua kan. Dia kalau kita masuk gua, contoh kita nak cari harta karun semua tempat pelik-pelik, betul tak? Harta karun semua mana ada tempat. Tahu kat Tampines Mall ada harta karun, tak ada. Masih tempat ulu-ulu tanjung mana dah, nak kena berusaha sesungguh-sungguhnya. Okey, so kita masuk Al-Quran, kita masuk gua, umpamanya kita masuk gua. Sebab kita masuk gua, kita jalan dalam lebih kurang 5 km, jauh juga tu kan. Nak cari harta karun kan. 5 km kita jumpa satu peti emas. Seronok tak? Seronok lah. Saya pun seronok. Peti emas. Anggaplah halal untuk kita ambil lah. Okay? Peti emas. Kita jumpa. Adakah kita rasa kita akan cukup sekadar itu? Oh, peti emas. Ambil, keluar balik. Macam itu ke? Ataupun kita akan jalan lagi. Ini kalau dekat sini dah ada satu kotak peti emas ni, confirm dalam lagi banyak. Betul tak? Kita akan dah jumpa. Tak. Kita masuk lagi. Cari lagi. Oh, jalan lagi 2 kilometer. Jumpa pula segunung emas. Oh, tak boleh jadi ni. So kita nak masuk. Kita tak akan puas sekadar apa yang kita jumpa. Betul tak? Kita akan belajar, kita akan masuk. Dan lagi banyak, lagi dalam kita masuk, lagi banyak kita akan jumpa harta ni. Yang akan, orang kata, buat kita senang dekat dunia ni. Macam itulah kalau kita belajar Al-Quran. Bila kita belajar Al-Quran, bila kita dah mampu untuk faham sedikit, kita dah nampak, oh betapa ajaibnya Al-Quran ni, betapa penuh dengan keajaiban Al-Quran ini, betapa kita nampak kesempurnaan Al-Quran ini, kita tak akan berhenti sekadar itu. Kita akan belajar lagi, kita akan dengar lagi, kita akan, makin banyak macam, itu pengalaman yang saya rasakan lah. Kita dah belajar, sebab kan saya cerita, saya dah belajar madrasah daripada kecil, betul. Tetapi sehingga sekarang ada banyak lagi benda yang saya tak tahu. So bila kita belajar, oh macam itu. Padahal Al-Quran satu buku je. Dia tak ada pertambahan pun. Bukan Al-Quran, sorry. Al-Quran tu satu buku je kan. Tak ada pertambahan pun. Tetapi ilmunya yang sangat luas. Banyak benda yang kita, selagi banyak kita spend time untuk kaji Al-Quran ini, lagi banyak benda-benda yang ajaib yang kita akan jumpa. Ajaib ni bukan bermaksud setakat magic semata-mata lah kan. Ajaib ni ada banyak. Perspektif ajaib saya dan muslimah sekalian mungkin lain. Okey, lagi banyak kita belajar. Oh, sebenarnya benda ni dah belajar dah 10 tahun lepas. Tapi hari ni dapat ilmu baru. Ini dah belajar dah last week. Tapi hari ni dapat ilmu baru lagi. Hatta semalam pun, kalau kita dengar, macam bila saya buat research kan, saya akan dengar few ustaz daripada ustazah. Setiap ustaz atau ustazah akan datangkan satu benda yang baru. Sebab ni lagi banyak kita belajar, lagi dalam kita kaji, sampai kadang-kadang bila kita dah terlampau suka dengan sesuatu benda tu, kita akan jadi obses, betul tak? Kita akan jadi obses. Tapi adakah salah bila kita obses dengan Al-Quran? Lain, takkanlah salah obses dengan Al-Quran ni kan? Tak salah sekiranya dunia luar daripada Al-Quran ini kita tetap jalankan. Kerana apa? Kerana tujuan kita ada dekat dunia ini bukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah sahaja,
tetapi manusia didatangkan ke dunia ini untuk menjadi seorang khalifah. Bila kata nak menjadi seorang khalifah, maknanya ada tanggungjawab lain yang perlu kita lakukan selain hanya beribadah kepada Allah. Kita ada, bagi siapa yang ada suami, sibuk belajar Al-Quran. Suami nak tegur lah masa bersalah pula Masa takkan nak marah dia baca Quran. Takkan nak marah dia belajar agama. Macam tak kena gitu. Tak boleh lah. Maknanya, macam mana pun kita nak mendalami sesuatu, hatta agama, hatta solat sekalipun, kita ajak orang datang rumah, tapi kita duduk bilik solat tak keluar-keluar. Oh, Masya Allah, tuan rumah ni wirid tak habis-habis, solat tak habis-habis. Habis tetamu kat luar tu apa cerita? Ada hak tetamu yang perlu kita lakukan. Tak boleh kita biar habis tetamu serve diri sendiri, dah cukup time balik. Tak boleh. Habis kalau kita ada anak-anak, apa cerita? Mak sibuk belajar agama. Dengan ustazah sana, dengan ustazah sini, sibuk menelaah buku. Habis anak tak makan. Tak boleh. Tak kena, orang kata tak kena. Walaupun kita belajar agama, tetapi jangan jadikan ianya sebagai satu, orang kata, alasan untuk kita tidak melakukan tanggungjawab kita. Kerana kehidupan kita dekat dunia ni, ada hak-hak orang lain yang perlu kita lakukan. Okey? Jadi maknanya Al-Quran ini sempurna bukan setakat dalam Al-Quran sahaja, bukan setakat ilmu dalam Al-Quran sahaja, tetapi kita nak kena go beyond that. Kita nak kena luar. So kita dah belajar, Alhamdulillah kita dah belajar, kita dah faham. Jadi bagaimana kita nak keluarkan amalan-amalan yang kita dah fahami untuk kehidupan seharian kita. Contoh dalam pendidikan anak-anak mungkin. Contoh dalam bagaimana kita, cara kita berhubungan dengan manusia. Mungkin sebelum ni kita tak ambil endah. Pada kita macam, kalau orang telefon, orang kalau cakap kita macam, itu mungkin biasa bagi kita. Tapi mungkin pada orang, lah ini macam aku cakap, macam nak dengar, macam tak nak dengar je. Macam suka tak suka je kan. Tapi kita boleh perbaiki kan? Boleh perbaiki. So bila kita belajar Al-Quran, sepatutnya ia mendidik juga akhlak kita. Bukan makin kita belajar Al-Quran, makin kita pandang hina dekat orang pula. Itu maknanya pembelajaran kita tu adalah yang tak betul tu nak kena kaji balik, nak kena reflex balik. Okey? Jadi, sekejap. Okey. Jadi ini yang pertama disebutkan dalam ayat yang pertama. Senang kan? Qayyimal liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Qayyiman, benar, tetap tegak. Liyunzira, untuk memberi amaran. Ba'san syadidan, apa maksudnya? Azab yang pedih. Dari sudut siapa? Min ladunhu, dari sudut Allah. Itu part yang pertama daripada ayat yang kedua. Part yang kedua daripada ayat kedua ni, sifat Al-Quran juga apa? Wa yubashshira ni membawa maksud apa? Memberi berita gembira. Dan ada yang mentafsirkan dia bukan setakat memberi berita gembira tau, tapi dia seolah-olah Allah ucapkan tahniah dekat kita. Bukan insya-Allah kita lah. Allah ucapkan tahniah dekat siapa? Al-mu'minin. Wa yubashshiral mu'minina. Dekat orang-orang yang beriman. Dia bukan setakat Allah khabarkan. Dia lain kan macam saya cakap, okey insya-Allah esok minggu depan siapa datang, saya akan kasih, kita akan buat graduation. Tak usah, baru belajar nak graduation kita buat graduation. So berita gembira. Tapi sama tak kalau saya cakap dengan okey alhamdulillah semua ni akan graduation, so saya ucapkan tahniah. Nanti dapat graduation, dapat sertifikat, dapat bonus, tak usah. Okey, dapat bonus, tak usah. Lain kan? Allah khabarkan berita gembira, orang bagi kita good news dengan orang congratulate kita, lain kan? Lain. Dua perkara yang berbeza. Bila Allah dah cakap tahniah dekat kita, maknanya benda tu confirm dapat. Bila ada good news, tak semestinya kita dapat. Sebab Allah cakap general. Mungkin saya dapat, mungkin awak dapat, saya tak dapat. Mungkin saya dapat, dia tak dapat. Tapi bila Allah cakap tahniah, maknanya khusus memang untuk siapalah yang dibacakan ayat ini. Wa yubashshiral mu'minina. Orang-orang yang beriman.
Menariknya bila saya buat kajian, bukan ke dalam Al-Quran, selain Allah gunakan Al-Mu'minin, Allah juga menggunakan perkataan, biasa tak baca Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu, biasa kan? Biasa tak dengar? Wahai orang-orang yang beriman. Ada beza tak antara allazina amanu ni dengan Al-Mu'minin? Bezalah, satu kata kerja, satu kata nama. So kata kerja allazina amanu, mereka ni yang beriman. Kalau al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Okey, kata nama. Perbezaannya adalah kalau allazina amanu ni, bila kita kaji ayat Al-Quran, dia tak semestinya diiringkan dengan perkara yang baik. Maknanya kadang-kadang Allah akan question, kau cakap kau beriman tapi kenapa macam gini? Okey, maknanya bila Allah menggunakan perkataan allazina amanu tu, maknanya kita masih dalam proses. Dalam proses untuk beriman. Bukanlah dalam proses untuk beriman tu maksudnya maknanya sekarang kita percaya benda lain. Tak. Tapi dalam proses untuk meningkatkan diri. Kadang-kadang iman kita ada setegak-tegaknya. Kadang-kadang iman kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau orang cakap iman naik dan turun. So kalau ada dugaan yang terlebih sikit, mulalah kita macam, kenapalah aku yang dapat ujian sebegini. Mula istighfar balik. Itu allazina amanu. Dan saya rasa saya sendiri berada di dalam keadaan inilah. Allazina amanu, kadang-kadang iman kita setegak-tegaknya tapi ada masa ujian yang datang sangat berat. Kita tak mampu untuk terima sereda-redanya ujian yang ditimpa ke atas kita. Itu allazina amanu. Tapi kalau al-mu'minina ini, apa jua sahaja ujian yang datang, apa sahaja harapan yang diletakkan pada Allah, stable, konsisten. Tak ada sedikit pun perasaan buruk sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat waktu Muslimah sekalian pernah pergi umrah tak? Pernah tak? Pernah, insyaAllah. Siapa yang belum pergi, saya doakan semoga dapat sampailah ke tanah haram tu, insyaAllah. Okey, waktu umrah, salah satu rukun umrah adalah melakukan sa'i. Betul? Sa'i ini adalah perjalanan sebanyak 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Itu daripada siapa yang buat yang pertama tu? Siti Hajar. Okey, kalau kita lihat betapa Allah jadikan perlakuan yang Siti Hajar buat ini sampai Allah jadikan syariat Allah. Okey, kita baca kan ada ya inna safa wal marwata min Masya-Allah min sya'airillah. Allah cakap sesungguhnya perjalanan antara Safa dan Marwah ini adalah syariat daripada Allah. Allah tak cakap syariat agama, Allah tak cakap syariat Nabi Muhammad, Allah tak cakap, tapi Allah cakap syariat daripada Allah. Tapi kalau kita lihat perjalanan Siti Hajar buat, kalau kita lihat waktu Siti Hajar ada dekat waktu itu ketika itu padang pasir. Tak ada apa-apa. Lain ketika sekarang dah ada zaman tahu semua kan. Tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa. Tetapi kenapa Siti Hajar lakukan perbuatan tersebut? Kerana apa? Cari air untuk apa? Untuk selamatkan anaknya. Dan berapa kali tu dia ulang alik? 7 kali. Kita ada mata tak Muslimah? Ada, insya-Allah ada. Dan mata kita mampu untuk lihat tak? Mampu untuk lihat. Letaklah kata dekat meja saya ni kan, antara hujung sini sampai hujung sini. Saya rasa haus sangat. Tapi saya nampak air tak? Tak nampak kan? Mata saya ke sana ke sini, tak ada air. Sana ke sini, tak ada air. Secara mata yang saya nampak ni, confirm plus shock tak ada air. Memang tak ada air. Tak mungkin ada air. Siti Hajar tahu tak? Tahu. Dia nampak. Dari hujung ke hujung, tak ada air. Tetapi tetap dia teruskan. Kerana apa? Kerana tidak putusnya harapannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, membayangkan kita nak anak lama, tunggu tak dapat. Dapat anak, tutup suami cakap, oh saya nak kena pergi jauh. Nak kena pergi kerja dekat London. Mungkin 10 tahun kot baru balik. Allah. Tapi anak ni apa cerita kan? Kita ni tak kerja pula. Macam mana siapa nak tanggung anak ni kan? Tapi betapa tingginya iman Siti Hajar ketika itu, apa dikatakan pada Nabi Ibrahim? Sekiranya ini adalah arahan dan suruhan daripada Allah SWT, maka Allah akan jaga aku.
Ini katakan itulah, zaman sekarang tak boleh cakap macam itulah. Satu, suami kita bukan Nabi. Kita ni amalan pun tak cukup tak tidak. Tak boleh samakan lah, saya nak umpamakan sahaja. Okey, kalau kita lihat itu sahaja dekat situ je dia dah mula letakkan segala-galanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada anak kecil, tak ada makan, tak ada apa, padang pasir. Orang kata apa? Padang jarak. Itulah dia. Kan tak ada apa-apa. Macam mana anak nak makan ni? Tetapi Masya Allah begitu tingginya harapan Siti Hajar pada Allah. Begitu tingginya doa yang Siti Hajar pada Allah. Tak ada sikit pun meragukan. Maka itulah sebenarnya yang kita katakan seorang yang beriman. Kan Allah cakap dalam ayat ini, Al-mu'minina ya'malunas solihat. Siapa orang-orang beriman ni yang melakukan kebaikan. As-solihat sini maknanya bukan, kalau kita tengok kan, kalau kita belajar Arab kan, as-solihat sini bermaksud dia adalah perkataan jamak. Orang kata kalau dalam English plural. Kalau kita faham plural makna banyak. Betul tak? Tetapi as-solihat sini bermaksud amalan yang tidak banyak tetapi nilainya amat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak jadikan amalan itu nilainya tinggi? Apabila kita lakukan memang 200% kerana Allah. Macam mana kita nak cakap 200% ni kerana Allah? Kerana apabila kita lakukan kebaikan, tak ada sedikit pun dalam hati kita nak katakan kebaikan ini kita nakkan penghargaan daripada manusia. Maknanya kita lakukan lillahi ta'ala. Bukan kita cakap aku lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Bukan kita cakap. Tetapi di sisi Allah, itu lillahi ta'ala. Susah, betul susah. Namanya manusia kan. Kena didik. Ceritanya kena didik. Kena didik hati kita untuk sentiasa buat amal kebaikan lillahi ta'ala. Habis macam mana Ustaz kalau dah buat, waktu sekali terniat lah. Istighfar saja. Setiap kali kita terdetik, kita lakukan kerana manusia, istighfar. Istighfar ini akan mendidik hati kita untuk sentiasa berharap pada hanya yang satu, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Itu adalah ya'maluna shalihat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah katakan apa? Allah beritakan wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna shalihat. Apa mereka akan dapat? Allah sambung, anna lahum, bagi mereka ajran hasana. Apa maksudnya tu? Ajaran itu adalah balasan yang baik. Okey, balasan yang baik. So kalau kita lihat perkataan ajaran ni, perkataan ajaran yang saya bulatkan itu perkataan ajaran. Ajaran ini juga dalam bahasa Arab lain bermaksud upah. So kalau kita beli barang, kita akan dapat duit kan? So upah lah, upah sales plus profit. Profit tu upah kita lah. Upah kita lakukan pekerjaan tersebut. So Allah gunakan perkataan ajaran. Kenapa Allah gunakan perkataan ajaran dalam ni? Kerana kita dah ceritakan awal-awal pada minggu-minggu yang pertama, kita dah ceritakan mengenai surah ini awalnya kenapa kita kena baca, kerana Allah nak bagi tahu kita mengenai fitnah Dajjal. So kita anggap perkataan bahasan tadi memang khususan pasal fitnah Dajjal. Okey, so Allah nak cakap bagi mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka ini adalah berita gembira buat mereka. Dan anna lahum ajran hasanah, ini Allah maksudkan balasan yang baik ini adalah bukan balasan dekat dunia. Kerana macam mana nak tahu? Nanti kita masuk ayat nombor 3 lah. Okey, Allah ceritakan pasal balasan dekat akhirat. Menariknya, perkataan ajaran ini selalu digunakan untuk perkara-perkara yang di dunia juga. Okey, kita dapat upah, kita kerja, kita dapat gaji. Dan bila cakap kita kerja, kita dapat gaji, kita dapat gaji 10 tahun kemudian ke bulan tu juga? Bulan tu juga kan? Maknanya dia punya jangka masa amat pendek. Betul? Saya kalau kerja macam saya tiap-tiap bulan dapat gaji. Ada yang mungkin tiap-tiap minggu. Tetapi maksudnya paling lama pun sebulan lah. Jarang-jarang 2 bulan sekali. Allah nak makan apa kan? Paling lama pun sebulan sekali dapat gaji. Betul? Sebulan tu agak lama jugalah sebenarnya. Tapi tak begitu lama. Tak begitu lama. Betul? Okay? So Allah nak ceritakan dekat sini. Jangan risau. Sekiranya kau betul-betul teguh berpegang kepada Al-Quran, kepada kepercayaan kau teguh kepada aku,
balasan aku bagi ni sekejap je nanti aku akan dapat. Oh takut pula mana nak kiamat dah ni lah. Tak juga. Maksud sekejap itu adalah kita tak akan rasa. Ingat lagi tak hadis yang saya bawakan pada minggu keberapa saya tak ingat, mengenai seseorang yang dicelupkan ke syurga untuk sesaat saja. Ingat lagi tak? Celup sesaat saja, hilang segala-gala duka lara dia dekat dunia. Hilang. So maknanya balasan yang Allah nak bagi kita ni kejap lagi je kita dapat. So kalau kita ada that mentality, kita tahu Allah tak apa aku susah-susah sekarang ni, Allah akan balas. Apa sahaja kesusahan aku ni Allah akan balas. Ingat setiap kali dugaan datang, didik hati kita untuk percaya dan percaya Allah uji aku sebab Allah sayang aku. Bukan Allah uji aku sebab Allah benci aku. So, macam ni lah kau banyak sangat dosa ni sebab Allah bagi bala mulut manusia. Betul tak? Hari-hari kau ditimpa ujian, ada je jadi. Kau tengok mesti banyak dosa ni, kita ubat macam mana? Ada betulnya. Tetapi ada salahnya. Kita tak boleh cakap juga kalau contoh Allah macam apa, sikit hari dekat negara lain ada berlaku tsunami dan sebagainya. Ya Allah subhanallah mula-mula manusia ni kan, tu banyak sangat dosa tu dekat negara tu. Tu sebab Allah turunkan balak tu. Kita pula jadi Allah ke apa? Betul tak? So maknanya kita nak kena percaya 100%, didik hati kita untuk percaya setiap ujian yang datang, maknanya Allah nak kita makin dekat dengan Allah. Makin dekat dan makin dekat. Kerana apa? Benda yang kita takut ni adalah sekiranya Allah dah tak nak pandang kita. Na'udzubillah min zalik. Sekiranya nikmat kita dapat selama-lamanya, kita rasa macam, aku tak buat apa-apa tapi aku dapat nikmat. Mana Allah sayang aku dah tu. Tidak. Nikmat yang banyak itu juga adalah satu ujian. Macam mana, apa maksudnya ujian? Maksudnya Allah nak test kita lah. Bila kita senang ni kita masih ingat Allah tidak? Saya ada cerita personal. Kita kadang-kadang tahu kan, masa saya cakap iman kita naik dan turun. Kadang-kadang kita ibadah tu sungguh-sungguh. Ada masa kita ibadah yang wajib sahaja. Betul tak? Mengikut kepada kadang-kadang energi kita, ikut kepada diri kita. So, iman naik dan turun biasa. Okay? Jadi satu ketika itu, saya rasa hidup saya begitu senang. Alhamdulillah lah. Senang Alhamdulillah. Best kan hidup senang, tak ada ujian macam. Rasa macam tenang aja hidup macam. Nak kata amal ibadah itu begitu tinggi tidak. Nak kata tiap-tiap malam bangun tahajud pun tidak. Tetapi peraturan hidup saya ketika itu macam mudah aja. Mudah dan mudah. Sampai saya terdetik, tiba-tiba macam rasa takut. Macam amal ibadah aku ni tak banyak. Tapi macam Allah macam bagi je. So jadi takut tau. Sebab apa? Sebab dalam Islam ni ada satu perkataan yang berbunyi istidraj. Istidraj tu maksud apa? Allah kasih je, ambil lah. Kau nak sangat dunia je aku kasih. Ambil. Tapi Allah maknanya apa? Bila berlaku seperti itu, Allah makin jauh dengan kita. Na'udzubillah min zalik. Saya jadi takut ketika itu sampai saya doa. Saya tak tahulah apa yang saya buat betul atau tidak lah kan. Saya sampai doa pada Allah. Saya cakap, sekiranya ini tandanya kau jauh daripada aku, maka datangkanlah aku ujian. Sebab saya dah takut sangat dalam tu. Seminggu kemudian, datang pada saya satu berita yang susah untuk saya terima ketika itu. Ujian lah dalam tu. Dia macam mana tahu? Dia macam okey, macam ini aku doa. Sebab saya tak tahu ketika itu doa saya tu kira macam Allah Ta'ala lah. Macam betul ke tidak saya doa macam gitu kan. Tapi sebab waktu tu saya takut sangat kalau saya sampai ditimpa istidraj tu. Jadi saya doa sebegitu. Jadi tak lama tau, dalam seminggu kemudian saya diberitahu tentang satu perkara yang saya rasa begitu berat lah ketika itu untuk saya tanggung ketika itu. Ujian yang berat bagi saya ketika itu memang berat. Tetapi dalam masa yang sama, ada sedikit perasaan macam bukan redha, apa namanya, bukan suka jugalah. Tapi macam ada sikit perasaan yang Allah masih pandang aku. Kerana kita tahu ujian itu tandanya Allah sayang pada kita.
Sebab selalunya bila kita dah uji lah yang betul-betul kita berdoa pada Allah, dan kita ujian berat lah, kita akan tahajud, kita akan berdoa sesungguh-sungguhnya pada Allah. Kalau kita senang, jarang-jarang kita akan lakukan ibadah ni sepenuh-penuhnya kerana Allah. Betul tak? Jadi itu adalah, istidraj ni adalah perkara yang sangat kita sebagai umat Islam ni, sebagai hamba Allah, kita nak elakkan. Jadi senang sahaja itu pun mungkin istidraj, mungkin bukan. Boleh jadi Allah nak uji kita lah, sama ada bila Allah kasih nikmat tu kita masih bersyukur kepada Allah atau tidak. Boleh jadi begitu. Okey, so tepuk dada tanyalah iman kan. Okey. So berbalik kepada perkataan ajaran ni, mari Allah kata ajaran hasanah ini kalau kita lihat dia sekejap saja depan mata. Sebab ni kau buat je lah kesusahan apa ni kat dunia ni, kau anggap sekejap nanti dah akhirat, sekejap nanti kau dah dapat syurga dah. Sekejap aja. Sebab kita tahu dunia ini adalah temporary. Dunia ini bersifat sementara. Apa sahaja dekat dunia ini juga bersifat sementara. Dan ini adalah berita gembira. Allah ucapkan tahniah kepada semua orang-orang yang beriman ini yang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Yang melakukan amal soleh demi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi mereka ini adalah balasan yang baik. Apakah balasannya? Allah cakap apa? Ayat nombor 3. Tapi tadi dah hafal belum ayat nombor 2 tu? Tak apalah. Ayat nombor 3 Allah datangkan. Makithina fihi abada. Mereka tinggal tetap dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. Okey, selama-lamanya. Kalau kita tengok dekat sini kan, dia punya translation pun, dia tak cakap tinggal tetap sahaja. Tetapi dia kata dalam balasan yang baik. Apa maksudnya? Saya ingat pada minggu lepas atau 2 minggu lepas, saya ada datangkan perbezaan antara, kalau sebenarnya Allah gunakan perkataan lain di dalam surah Al-Kahfi ini, dan Allah datangkan satu ayat sahaja untuk beritahu mengenai betapa orang-orang beriman ini akan tinggal tetap di dalam fihi, itu bermaksud syurga lah selama-lamanya. Tetapi dalam ayat yang lain Allah menggunakan perkataan khalidina fiha. Allah akan terangkan jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, ataupun wahum khalidun. Allah selalu gunakan perkataan khalid. Okey, khalidina ni bermaksud apa? Kekal. Makithina pun lebih kurang lah, maksudnya kekal, tetap dan sebagainya. Perbezaannya yang ketara dekat sini adalah, kalau kekal ini, dan jangan yang ni kena faham, khalidina baik makithina tidak semestinya untuk syurga sahaja, tetapi Allah gunakan juga untuk neraka. Apa perbezaannya? Kalau khalidina ni, ia bermaksud kekal. Okey, kekal makna merujuk kepada masa manusia ke akhirat. Adakah kita cakap kita kekal dekat dunia ni? Tidak. Okey, macam contoh kalau kita cakap dekat Allah itu salah satu sifatnya adalah kekal. Apa maksudnya? Maksudnya Allah tidak hidup, tak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Allah tak mati, betul? Betul? So maknanya itulah keadaan kita dekat akhirat nanti. Maknanya kita akan berada di alam akhirat ini selama-lamanya. Kita akan kekal di dalamnya, kita tak akan hidup, kita tak akan mati. Maknanya mati itu dah tak ada dah. Mati ini merupakan makhluk Allah. Mati ini dah tak ada dah tak ada. So maknanya kalau kita hidup dekat syurga, selama-lamanya lah kita akan hidup dekat syurga. Kalau kita hidup dekat neraka, selama-lamanya lah na'udzubillah dekat neraka. Okey, makisina ini pula merujuk kepada perasaan. Okey, saya ingat saya ada tanya kan, alasik ada anak murid saya tanya, tak boring ke selama-lamanya dekat syurga ni kan? Ini perbezaannya. Setiap penghuni syurga akan ada perasaan, dia perasaan kira dia ambil daripada Rudam Makassar ataupun MUX. Kira ada perasaan MUX ni. Apa maksudnya? Dia macam ini. Kira saya pergi yang ni dululah. Semua sekalian pernah berumah tangga kan? Ingat lagi tak? Seminggu sebelum berumah tangga. Apa perasaan ketika itu? Berdebar-debar Allah. Macam rasa seronok kan, rasa tak seronok? Seronok kan, Allah apalah akan jadikan. Rasa macam bunga-bunga di awangan. Rasa macam dunia ni begitu indah. Itu sebelum kahwin. Selepas kahwin, seminggu. Saya cakap seminggu je. Seminggu lepas kahwin tu, seronok lagi tak?
Seronok, itu paling seronok tu. Dah kahwin, dah halal, oh lagi sampai pergi honeymoon, dah jalan-jalan. Waktu tu rasa cinta berbunga-bunga, berdebar-debar segala perasaan yang ada lah. Sekarang? Sekarang sayanglah, tapi tak adalah rasa macam gitu. Allah selalu bila nak game lah, balik jumpa saya, ya Allah, abang, ya Allah handsome-nya hari ni. Berdebar-debar saya tengok awak hari ni. Ada? Tak ada kan? Okey, itu suami. Anak, bagi mereka yang pernah mengandung, waktu lagi seminggu nak bersalin ni, rasa apa? Rasa excited, saya takut sikit lah. Rasa excited, tapi rasa excited lah kita nak jumpa. Padahal tak pernah jumpa ni. Baby ni tak pernah nampak pun. Kalau scan pun bukannya nampak betul pun. Tak ada 3D dalam kita, tak ada 3D bagai tak ada. Tapi rasa, ya Allah, rasa seronoknya, rindunya nak jumpa kan. Dah perasaan sayang tu ada dah. Lepas tu baby keluar jumpa, ya Allah, Masya Allah, kita rasa seronok. 3 tahun kemudian, taklah, tak payah cakap 3 tahun lah. 2 minggu kemudian lepas bersalin tu. Ya Allah, penatnya. Dah tak boleh tidur. Setiap 2 jam nak kena bangun. Penat tak? Tapi adakah bermakna tak sayang? Sayang. Tapi perasaan tu tak sebegitu kan? Dah keluar. Okey lah, dah keluar dah. Alhamdulillah. Tapi kita tetap manusia akan rasa penat lah. Allah penat. Penat je baby. Penat kan tak? Penat. Okey, penat tapi tak bermakna tak sayang lah, betul tak? Kalau kita, apa lagi? Anak-anak kahwin. Ada anak-anak dah kahwin, nak jadi mak pengantin. Dulu kita yang kahwin, sekarang aku yang nak jadi mak pengantin. Seronok tak? Seronok, nak terima menantu, nanti tak lama dapat cucu. Seronok. Perasaan-perasaan itu, adakah selamanya begitu? Seminggu lepas kahwin, Allah, rupanya menantu aku macam ini. Geram. Okey, so maknanya perasaan itu sementara. Okey, dekat dunia. Tetapi di akhirat, perasaan itu kekal selama-lamanya. Kita akan sentiasa berada di dalam keadaan, kalau kita dapat, bagi mereka yang punya suami, ataupun bagi mereka yang suami dah tak ada, sekiranya kita disatukan di dalam syurga, perasaan kita terhadap suami, perasaan suami terhadap kita dekat syurga nanti selama-lamanya lah macam malam pertama tu. Selama-lamanya. Rasa suka, rasa sayang, rasa berdebar-debar tu selama-lamanya. Kita takkan pernah rasa jemu tengok muka suami dekat syurga nanti. Kita takkan pernah rasa nak marah tengok muka anak-anak dekat syurga nanti. Tak. Selama-lamanya perasaan sebegitu akan wujud. Allah datangkan sekiranya perasaan sebegitu, kalau dekat dunia bersifat sementara, dekat akhirat bersifat abadi, bersifat selama-lamanya. Dia sama juga lah macam kalau kita, macam contoh birthday kan, saya pernah lakukan dekat anak saya. Dia nak sangat sesuatu benda, tapi selalu saya kalau ada mama ni birthday je lah, birthday. Selalu tak boleh lah kan. So dia nak beli awal, sebelum birthday lagi nak beli. Cakap boleh lah beli sekarang. Mungkin nanti dah tak ada promotion, dah tak sebegitu kan. Tapi birthday baru buka. So dalam masa lebih kurang sebulan gitulah. Tak sampai lah rasanya, berapa minggu je. So saya belikan, saya letak, okey, tak boleh buka janji jangan buka. Cakap okey lah. So hari-hari dia duk tenung benda tu. Hari-hari duk tenung benda tu. Sebab bila nak sampai, dia akan rasa that apa orang kata perasaan menanti tu, dia tak begitu seronok lah. Tapi macam ada kan perasaan macam nak menanti. Bila nak sampai ni kan. Sampai birthday, dapat buka. Happy tak? Happy. Berapa hari je? Lepas tu dah, tak pandang dah. Kan? Itu memang sifat manusia memang macam itu. Kita nak sangat, nak. Macam saya suka iPhone. Oh, tunggu nak beli. Dah dapat beli dah sama je. Tapi perasaan nak tunggu dia keluar, nak tunggu dapat tu rasa macam seronoknya lah. Bila dah dapat, dah. Sebab apa dah? Dah dapat apa? Dah kan? Sudahlah. So perasaan itu sementara dekat dunia ni. Tapi bayangkan muslimah sekalian, perasaan itu selama-lamanya dekat akhirat. Selama-lamanya. Apa sahaja.
Sebab kita faham, kita dulu belajar syurga ni okeylah minta apa semua dapat. Tapi lama-lama fikir hari ni confirm dapatnya. So macam dah tak ada. Tapi tak begitu. Sebenarnya kat syurga tak begitu. Perasaan suka, sentiasa berharap, sentiasa menanti itu Allah datangkan dekat syurga. Itu yang dimaksudkan dengan makisina. Kekal. Dia tetap, sebab tu dia punya, kalau kita tengok dia punya makna dekat sini, dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. Tetapi ingat juga, perkataan ini bukan hanya di syurga. Di penghuni neraka juga akan ada makithina ini. Akan ada perasaan muksni. So maknanya, kita kalau dah selalu kena pukul, lama-lama kan dah orang kata dah apa? Dah lali kan? Tak ada. Dekat akhirat takkan pernah lali. Sampai satu masa ada ceritakan dalam apa? Saya tak ingat kat mana saya baca. Dalam satu hadis ni mungkin, sampai penghuni neraka ni cakap dengan malaikat Malik. Dia cakap apa? Kau cakaplah pada Tuhan kau, matikan je lah aku. Sebab dah tak tahan. Dan azab neraka yang paling, orang kata paling ringan, seringan-ringannya, tu kira mungkin dosa paling kecil lah. Seringan-ringannya apa? Adalah capal. Tahu capal? Slipper tu yang diperbuat daripada api neraka, dan bila kita pakai akan menggelegak otak. Itu kalau dekat dunia kita pakai tu berapa minit je dah mati kan? Tak tahu sampai 1 minit ke tidak. Betul tak? Tapi dekat akhirat benda tu akan kekal. Menggelegak dan takkan mati. Sebab apa? Sebab dekat akhirat bersifat khalidin, bersifat kekal. So macam itulah. Ulang sampai orang ni dia bukan give up, tapi dia tak tahan sangat. Sampai suruh Allah, minta Allah matikan. Tapi takkan mati. So maknanya dia takkan lali, dia takkan apa orang kata, sakit itu berpanjangan. Dan kalau dekat dunia sakit, pengakhiran sakit adalah mati. Tapi dekat alam akhirat tak ada pengakhiran sakit tu. Selama-lamanya. Itu yang paling ringan. So tadi saya cakap makithina ni macam ada benda lagi. Kalau masuk neraka tu namanya bukan dosa kecil saja, betul tak? Macam-macam dosa dia. Dosa yang ni azab dia ni, dosa yang ni azab dia yang ni. Sentiasa ada azab yang akan datang. Nauzubillah min zalik. So macam syurga dia macam wow. Neraka dia pun macam wow. Kan? So macam sebab tu doa saya dah kongsikan kan, saya buka sebentar Saya dah kongsikan kan doa ini untuk kita baca setiap selepas tahiyat akhir. Sebab doa ini sekiranya untuk kita minta Allah elakkan daripada fitnah Dajjal, tetapi dalam masa yang sama kita berlindung kepada Allah daripada azab Jahannam, azab api neraka. Sebelum api neraka, kita minta Allah lindung kita daripada azab kubur. Doa. Jangan putus berdoa dan jangan merendah-rendahkan kuasa doa itu. Kadang-kadang kita macam bila kita ada masalah ni, kita dah tak jumpa dah hujung pangkalnya. Macam dah tak tahu nak buat apa lagi macam dah tak ada jalan dah. Dan ketika itu berpegang kepada doa kepada Allah SWT. Kerana pasti akan ada jalan, pasti. Bagaimana Siti Hajar akhirnya menemukan air Zam-Zam tu, begitulah. Kalau kita pun ada perasaan sebegitu terhadap Allah, pasti Allah akan tunjukkan jalan dari arah mungkin yang kita tak pernah terfikir pun. Okey? Allah Ta'ala alam. Kita berhenti otak baca buku ni. Sebab kita masih dalam yang nombor 2 tadi. Nombor 3, masih dekat berita gembira tadi. Okey? Allah Ta'ala alam. Semoga kita semua ini dijauhkan daripada azab kubur, dijauhkan daripada azab neraka, dijauhkan dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Semoga segala amal kebaikan yang kita lakukan ini kita niatkan lillahi ta'ala, niatkan untuk Allah, dan semoga kita juga tergolong daripada al-mu'minin alladzina ya'maluna salihat anna lahum
ajran hasana. Jom kita baca ayat nombor 2 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyimal, sama-sama saya bukakan, saya bukakan. Mana? Ya Allah, sekejap. Okey, kita bacakan ayat nombor 2 ni. Qayyimal liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Apakah ajrannya? Makithina fihi abada. Yang ketiga senang saja, saya dah hafal dah. Senang 3 ayat, 3 perkataan kan. Makithina fihi abada, senang. Alhamdulillah. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung berkenaan sifat Al-Quran yang ketiga yang mana Allah datangkan. Ini baru Allah bagi amaran dekat orang-orang yang tidak beriman. Baik.